Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allah kana alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdath ma ba'd. Muslimin dan muslimat, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk berkumpul di dalam bilik kuliah secara maya ini untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan buku ataupun tafsir yang ditulis oleh tokoh tafsir terkenal daripada Nusantara, iaitulah Hamka. Dan insya-Allah kita hari ini nak bermula dengan muka surat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nazi'at ayat 27. A'antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Ayat 27 hingga 33. Seperti mana yang telah kita bincangkan pada kuliah yang lepas, di dalam surah Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelum daripada ayat 27, Allah bercerita tentang kisah Nabi Musa dan juga Firaun. Allah bercerita bagaimana Firaun degil dengan ayat-ayat Allah, memberikan kita satu isyarat bahawasanya telah wujud satu manusia yang berkuasa, telah wujud satu manusia yang begitu kuat di dalam pemerintahannya, di dalam pengaruhnya. Allah Subhanahu wa taala binasakan dia. Walaupun dia mempunyai kerajaan yang besar, walaupun kerajaan dia mempunyai tanah yang subur, walaupun bangunan-bangunan yang dia pernah dirikan itu adalah bangunan yang hebat yang mungkin tidak pernah dicapai teknologinya oleh orang sebelum dia, walaupun dia mempunyai pengaruh yang besar daripada kalangan orang-orang bangsawan, walaupun dia mempunyai pengaruh-pengaruh yang besar daripada golongan ahli sihir yang berkuasa pada zaman itu, Allah Azza wa Jalla menunjukkan kepada kita Allah lebih berkuasa daripada manusia yang sombong dan belagak yang bernama Firaun. Setelah selesai berbicara tentang Firaun, setelah Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita bagaimana Firaun ini dihancurkan oleh Allah hanyalah dengan menenggelamkan dia di dalam laut, maka Allah bercerita pula berkenaan dengan kudrat Allah dalam menciptakan dunia, kudrat Allah dalam menciptakan alam yang terdiri daripada langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala kata, a antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha, sehingga ayat 33. Kata Syekh Hamka, disebutkan cerita tentang Musa menghadapi Firaun dan bagaimana akhir hayat Firaun yang tenggelam di telan lautan Kulzum. Lautan Kulzum ni lautan apa? Laut Merah. Lalu di penutupnya dikatakan bahawa kejadian itu adalah satu ibarat, satu pengajaran untuk kaca perbandingan bagi manusia. Bagi manusia yang takut kepada Allah, bagi manusia yang takut dengan azab Allah,
bila mendengar cerita berkaitan dengan Firaun, akan terdetik dalam jiwa dia perasaan takut kepada Allah, kerana dia yang tidak berkuasa dan tidak berpengaruh seperti Firaun, sudah pastinya Allah Azza wa Jalla lebih mudah untuk membinasakan dia. Kalau Allah mudah untuk membinasakan Firaun, maka lebih mudah untuk Allah Azza wa Jalla membinasakan orang yang tidak berkuasa seperti Firaun. Tak susah pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak payah pun bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perkara itu. Kerana Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala berkuasa ke atas setiap sesuatu. Betapapun tinggi pangkat, betapapun kekayaan, betapapun kekuasaan dan kerajaan, namun manusia tetaplah manusia, kata Hamka. Manusia tetap manusia. Yang satu hari akan mati, yang satu hari akan bertemu dengan Tuhan. Tidak ada ertinya jika dibandingkan dengan kebesaran alam ini. Nak banding manusia dengan kebesaran semesta ini, kalau kita tengok dalam apa orang kata, dalam gambar galaksi Bima Sakti ni, kita nak cari diri kita pun susah, kata nak cari diri sendiri. Nak cari bumi pun tak nampak. Nak cari matahari pun tak nampak. Begitu besarnya alam yang Allah Ta'ala tadbir. Begitu besarnya alam yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan. Jadi manusia ni nothing. Kalau Allah Ta'ala nak ambil tindakan anytime, Allah Ta'ala boleh ambil tindakan. Ya, dalam usia yang singkat, rata-rata bawah 100 tahun manusia mati. Hilang ke dalam tanah, namun alam keliling masih tetap dalam kebesarannya. Dan dia adalah ciptaan Allah. Allah Ta'ala menciptakan langit, yang mana langit ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, begitu luas. Ya, begitu luas langit ni. Bahkan kalau ikut teori barat ataupun teori saintis-saintis, mereka mengkaji alam semesta ni, mereka mengatakan the universe is expanding. Maksudnya alam ini makin lama makin berkembang, makin besar. Begitulah berluasnya langit yang Allah Ta'ala ciptakan. Antum ashaddu khalqan amis sama? Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, adakah kamu yang lebih sukar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala cipta atau langit? Allah Ta'ala tanya ni bukan tanya nak tahu. Tanya ni nak suruh kita fikir. Kalau Allah Ta'ala boleh tadbirkan langit, kalau Allah Ta'ala boleh cipta langit yang begitu sistematik dia punya perjalanan orbit, maka adakah kamu rasa kamu lebih sukar untuk dicipta? Tak. Kamu tak sukar untuk Allah Ta'ala cipta. Kerana Allah Ta'ala mencipta benda yang lebih besar, yang lebih bersistematik daripada apa yang ada pada kamu, iaitulah langit. Ya. Satu pertanyaan yang tepat sekali buat menginsafkan manusia dari kesombongannya. Mana yang lebih sukar menjadikan manusia dari tanah, dari darah jadi mani, lalu dikandung dalam rahim, dan 9 bulan dikandung dia pun lahir, jika dibanding dengan kejadian langit? Mana lagi susah? Kejadian langit itu lebih susah. Apakah erti manusia jika dibandingkan dengan kejadian langit itu? Itu tanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak suruh kita fikir, nak suruh kita gunakan logik. Takkanlah cipta manusia ni, kalau Allah Ta'ala boleh cipta langit yang begitu luas, yang begitu besar keadaannya, yang bersistematik, yang tidak berlanggar antara satu sama lain, yang semua bergerak, tak perlukan kepada apa-apa cas sekalipun, tak perlu bateri, tak perlu elektrik. Allah Ta'ala berjalankan, Allah Ta'ala perjalankan perjalanan alam ini. Lebih mudahlah Allah Ta'ala nak menciptakan manusia. Jangankan langit, dia kata, naik sahajalah ke atas kapal udara dan menengoklah ke bawah dari ketinggian atas, rumah-rumah hanya sebagai sambang api-api. Sambang api ni mungkin apa? Macam mancis lah. Kotak mancis. Rumah-rumah daripada atas kita tengok kecil-kecil. Hutan belukar dengan kayu-kayuannya yang besar-besar hanya menghijau sahaja. Menjadi kecillah kayu-kayuan itu. Dan kalau kita berlayar di lautan malam hari, kelihatanlah bintang-bintang di langit. Kata ahli, sebahagian besar dari bintang-bintang itu lebih besar daripada bumi kita. Kita duduk luar, kita tengok bintang. Kita tengok bintang. Bintang tu lebih besar daripada diri kita, lebih besar daripada bumi kita, lebih besar daripada matahari kita.
Cuma kita nampak kecil sebab apa? Sebab terlalu jauh keadaannya. Bayangkanlah kalau satu benda yang sangat besar, nampak dari sini begitu kecil, bayangkanlah betapa jauhnya bintang yang kita sedang lihat. Bahkan sebahagian ulama seperti Syekh Zaghlul Najjar mengatakan, dia seorang saintis daripada Mesir, dia mengatakan bintang yang kita tengok pada hari ini, tuan-tuan nanti keluar daripada rumah tengok bintang yang kita tengok hari ini, yang kita tengok malam ni, bintang tu dah tak ada kat situ. Sebaliknya bintang tu dah bergerak pergi ke tempat lain, dan bintang tu mungkin dah mati pun. Sebab apa? Kita baru nampak kerana cahayanya baru sampai, sebab terlalu jauh. Begitu luasnya alam semesta Allah ini. Amis sama'u banaha. Adakah kamu lebih dahsyat penciptaannya ataupun langit-langit yang Allah Ta'ala bina? Allah bangunkan langit itu sangat luas, dan luas bangunan itu. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan rafa'a samkaha, yang mana Allah Ta'ala angkat langit itu. Allah Ta'ala angkat kejadian langit itu sehingga jadilah ia laksana loteng dari kita yang hidup di bumi ini, yang mata kita selalu menengadah melihat keindahan biasanya dengan bintang gemintang dan awan beraraknya. So Allah Ta'ala tinggikan langit tu, nampak macam langit tu memayungi kita macam atap untuk kita. Fasawwaha, rafa'a samkaha fasawwaha, kemudian disempurnakan kejadian langit. Dijadikan langit itu sangat sistematik, dijadikan langit itu sangat bersistem, setiap daripadanya bergerak, berputar di atas orbit yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sempurnanya dilihat manusia. Telah berganti-ganti manusia datang dan manusia pergi, namun letak sebuah bintang itu tidak pernah berganjak dari tempatnya yang dahulu, sehingga pengetahuan manusia tentang bintang yang dikemukakan orang dahulu adalah pusaka yang telah beribu tahun dari nenek moyang yang telah menyelidikinya lebih dahulu. Dia nak bagi tahu bintang ni, dia punya kedudukan, susunan dia tu, bila kita tengok kat langit, mungkin dia berubah kedudukan daripada langit, mungkin nampak kat langit tengah, mungkin nampak kat langit utara dan selatan, tapi susunan bintang itu sama. Dia punya bacaan-bacaan yang orang kaji bintang dia tahulah. Orang astronomi dia tahulah benda ni. Nak mengkaji tentang kedudukan, nak mengkaji tentang arah, mereka melihat kepada bintang. Ya? Itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk sebagai panduan kepada manusia. Zaman dulu kalau nak berjalan, mereka akan tengok arah bintang. Bahkan sebahagian orang nak menentukan arah kiblat pun tengok kepada bintang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut lagi dalam ayat berikutnya, wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Allah Ta'ala menggelapkan malamnya dan Allah Ta'ala menerbitkan cahaya siangnya. Allah Azza wa Jal berkuasa dalam nak menjadikan langit, Allah Ta'ala berkuasa dalam nak menjadikan malam dan siang. Kata Hamka, iaitu seketika bumi telah melalui putarannya yang tetap mengelilingi matahari, dan matahari dalam garisnya sendiri pula, maka setelah terbenamlah matahari itu ke ufuk barat, mulailah malam dan timbullah gelap, cahaya matahari tak ada lagi. Kita ni dapat cahaya matahari tu jadi siang tu, kan? Tak ada matahari maka malamlah kita. Semua ini dengan kebesaran Allah Azza wa Jal yang memutarkan bumi. Ada waktu siang untuk kita supaya kita bekerja dan aktif. Ada waktu malam untuk kita supaya kita dapat berehat dan tidur. Maka beredarlah di antara malam dan siang, menurut perputaran yang tetap dan teratur bumi itu mengelilingi matahari. Bumi keliling matahari ni tak pernah berhenti, tuan-tuan. Tak pernah berhentilah setakat ni. Siang akan berlaku, malam pun akan berlaku mengikut putaran bumi. Ada tempat siang, ada tempat malam. Tak pernah lagi bumi ni dia stop, berhenti, cuti, habis bateri. Tak pernah lagi. Kalau dia stop tu, maksud nak kiamat lah tu. Dia akan pusing terbalik, yang mana matahari akan terbit daripada barat pula, yang mana itu merupakan petanda kepada dekatnya kiamat. Kepada dekatnya kiamat. Baik.
Di malam hari terasa pembahagian waktu sejak senja. Lalu hilangnya syafaq yang merah. Syafaq ni cahaya merah, mega. Lalu larut tengah malam. Aparak siang dan fajar menyingsing dan mulai akan pergi. Siang harinya terasa permulaan pagi, waktu duha. Waktu tengah hari, asar, petang hari dan senja. Jam demi jam, minit demi minit, bahkan detik demi detik berjalan dengan teratur. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan bumi ini dengan sistem masa yang sangat-sangat ajaib. Dan masa ni sangat relatif lah. Masa kita di bumi dengan masa di marikh tak sama. Kerana masa ni muncul apabila bumi berputar keliling matahari dan berputar di orbit dia. Maka muncullah sistem masa. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan bumi ini dengan sistem masa yang sangat teratur. Ada yang dipanggil sebagai kurun, ada yang dipanggil sebagai abad, ada yang dipanggil sebagai dekad, ada yang dipanggil sebagai tahun, ada yang dipanggil sebagai bulan, ada yang dipanggil sebagai minggu, ada yang dipanggil sebagai hari, dan ada yang dipanggil sebagai jam, ada yang dipanggil sebagai minit. Semua ini untuk manusia mengatur kehidupan dia. Bahkan kalau manusia yang beragama Islam ni sepatutnya dia jaga masa lebih lagi daripada orang lain. Ini saya sebut pada diri saya jugalah. Sepatutnya kita kena buat kritik sosial juga pada diri sendiri. Yang mana orang Islam ni setiap masa dia sepatutnya teratur kerana ada waktu-waktu dia kena pergi solat. Hidup orang mukmin ni teratur dengan waktu. Terbit aja fajar dia kena sembahyang subuh. Gelincir je matahari dia kena sembahyang zuhur. Masuk aja waktu asar bila ikut bayang tertentu dia kena salat asar. Terbenam aja matahari dia kena sembahyang maghrib. Hilang aja mega merah di ufuk langit masuknya waktu isyak. Waktu orang mukmin itu diatur. Tapi hari ni orang mukmin dia tak berapa nak jaga waktu sangatlah kan. Sebaliknya orang mukmin dia kena jaga waktu Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut lagi wal arda ba'da zalika dahaha, dan bumi setelah daripada itu pun dia datarkan. Perkataan dahaha dalam bahasa Arab ada dua makna. Ini juga disebut oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, seorang ulama daripada Syria. Saya suka juga baca buku-buku dia, idea-idea dia bagus. Dia waktu mentafsirkan ayat ni, dia kata ayat ni bila Allah Subhanahu wa taala sebut dahaha, perkataan daha. Perkataan daha dalam bahasa Arab merujuk kepada dua makna. Makna yang pertama, Allah Taala bentangkan. Bumi ni Allah Taala bentangkan, Allah Taala hamparkan. Yang kedua maksud dahaha ialah bermaksud kawar. Allah Subhanahu wa taala bentuk Allah Subhanahu wa taala bentukkan dia. Allah Subhanahu wa taala bulatkan dia. Itu maksud dahaha Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala nak mengisyaratkan kepada kita tentang bentuk bumi yang sfera. Bukan sfera sangatlah dia bujur. Sebenarnya kalau ikut saintis hari ni pun mereka kata bumi ini bukan sfera penuh. Dia sfera macam kebujur sikit. Perkataan dahaha tu memang merujuk kepada makna yang bujur. Dan Syekh Sya'rawi lagi menarik. Dia kata, bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bumi itu dihamparkan, maksud bumi itu dihamparkan pergi mana-mana pun, pergi di mana-mana pun akan nampak hamparan. Dan ia tidak akan berlaku melainkan apabila bumi ini bulat, sfera. Bila sfera yang luas baru nampak hamparan di setiap tempat. Pergi sana pun hampar, pergi sini pun hampar, luas, terbentang. Tapi kalau bumi ni dia flat, kalau duduk di tepi tak nampak. Sebab tepi belah sana dia akan curam. Dia tak nampaklah dihamparkan, kan? Jadi sekarang ni orang duk bergaduh lah. Orang duk bergaduh tentang bumi flat ke bumi sfera ke kan. Tapi tak sikit daripada ulama Islam, semisal Ibn Hazmin juga
ulama-ulama silam ada yang menyebutkan bahawasanya bumi ni spera. Bahkan dalam Quran kita tengok ada ayat-ayat yang menunjukkan demikian. Ya, baik. Artinya sesudah itu, yakni sesudah Allah Ta'ala mengatur langit dengan ruang angkasanya, dengan cakrawalanya, maka Allah pun mulailah mendatarkan bumi. Allah Ta'ala datarkan bumi. Mendatarkan bumi artinya bukanlah semata-mata datar, melainkan datar buat dapat didiami oleh manusia. Bukan datar semata-mata, datar yang manusia boleh hidup di dalamnya. Datar yang manusia selesa duduk di dalamnya. Dengan memahamkan ayat ini, dapatlah kita menyimpulkan bahawa Allah menciptakan terlebih dahulu keseluruhan alam dan kemudian dari itu baru Allah Ta'ala sediakan tempat bagi manusia dalam bumi. Jadi kalau kita tengok kat sini, ayat ni lebih kurang macam nak bagi tahu Allah Ta'ala cipta langit dulu, kemudian baru Allah Ta'ala cipta bumi. Lepas bumi dicipta, barulah Allah Ta'ala jadikan bumi ni sesuai untuk didiami. Dan ini langsung tidak bercanggah dengan kajian-kajian semasa yang menunjukkan bahawasanya memang bumi ni memerlukan masa. Waktu dia mula-mula dicipta, dia perlukan masa untuk diadakan ataupun diciptakan oleh Allah makhluk di atasnya. Bukan terus-terus ada, tak. Dia memerlukan masa. Dan kita semua tahulah ada ice age dan seumpamanya. Pembentukan kerak bumi ini semua dibincang dalam ilmu geologi. Berdasarkan kepada kajian-kajian empirical yang dibuat oleh sarjana-sarjana ataupun ahli-ahli sains di dalam dunia moden pada hari ini dan selari dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Ya? Baik. Jelas bahawa manusia ini lama kemudian baru terjadi. Baru didatarkan atau dihamparkan bumi buat tempat diamnya. Manusia datang ke dunia ini setelah bumi ini dicipta. Setelah bumi ini dicipta lama, baru manusia diturunkan oleh Allah di atas muka bumi ini. Atau baru disediakan syarat-syarat bagi manusia dapat hidup di bumi itu. Jadi kalau kita tengok, apa yang disebutkan ini langsung tak bercanggah dengan fakta saintifik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian Allah Taala sambung lagi ayat 31. Allah Taala kata, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Yang mana Allah Taala mengeluarkan daripada bumi itu air-airnya dan tumbuhan-tumbuhan untuk digunakan sebagai manfaat makanan, sama ada untuk haiwan ataupun untuk tumbuhan. Ataupun untuk manusia. Setelah melalui masa yang Allah Taala sahaja yang tahu berapa, barulah bumi itu dapat mengeluarkan air yang teratur dengan keluarnya air. Keluarlah pula tumbuh-tumbuhan. Sebab itu di hujung ayat ditegaskan wa mar'aha. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala bila sebut tentang air akan ada hidupan. Bila ada air, ada hidupan lah. Kerana Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk, maka Allah Ta'ala tahu air ni punca kehidupan. Allah Ta'ala sebut air, akhraja minha ma'aha. Dikeluarkan daripada bumi itu air-air. Wa mar'aha, dan tumbuhan-tumbuhan. Tumbuhan ni boleh hidup. Sebab apa? Sebab adanya air. Ada air dalam bumi, ada hujan yang Allah Ta'ala sediakan untuk bumi, ada awan yang menurunkan hujan, maka hiduplah tumbuh-tumbuhan. Daripada tumbuh-tumbuhan inilah asas kehidupan, binatang boleh hidup. Yang mana binatang boleh makan tumbuh-tumbuhan, manusia boleh makan tumbuh-tumbuhan dan manusia boleh makan binatang tu. Dan Allah Ta'ala jadikan kitaran ataupun kita panggil rantaian makanan. Ada yang pemangsa, ada yang dimangsa, ada yang herbivore dan sebagainya, supaya alam ini berjalan sangat-sangat stabil, supaya rantaian itu tidak putus dan tidak terganggu. Dengan adanya rumput-rumput yang tumbuh teratur, kerana teraturnya pula air, nyatalah bahawa hidup telah ada. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebut punca kehidupan air. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hari ini golongan-golongan sains pun kan, mereka kalau nak kaji mana-mana planet, nak tahu ada kehidupan ke tidak, mereka akan cari air dulu. Mereka akan cari air. Jadi benda ni langsung tak bercanggah dengan Al-Quran. Ya, baik. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-35 ini. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wal jibala arsaha,
Dan gunung-gunung dia pancangkan. Gunung-gunung dia pasakkan di dalam bumi. Sebagaimana telah kita ketahui pada beberapa ayat yang lain. Ya, faedah gunung ialah menjadi pancang, menjadi peneguh dari bumi. Dengan adanya gunung, teraturlah bumi menerima turunnya air hujan. Ada yang menyelinap ke dalam bumi, menjadi persediaan air beratus ribu tahun, dan ada yang mengalir di kulit luar bumi menjadi sungai. Dan sungai adalah salah satu pangkal kebudayaan insani. Di tepi sungai yang besar-besar di dunia ini, manusia mendirikan negara dan dia pun menuju ke laut lepas. Allah Ta'ala menjadikan bukit ni untuk menghalang angin supaya angin itu dapat apa ni kita panggil, mengumpulkan awan dan menurunkan hujan. Dan bukit ni sebenarnya adalah kawasan tadahan hujan juga, yang mana kita memerlukan air. Jadi bila ada kawasan tadahan hujan, maka adalah manusia air dan boleh bercucuk tanam, dan sungai menjadi bersih disebabkan adanya bukit-bukit yang Allah Subhanahu Wa Taala wujudkan di atas muka bumi ini. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bukit-bukit ni untuk menghalang angin yang ganas daripada menghancurkan kehidupan yang ada di dalam dunia. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, mata'al lakum wa li an'amikum, sebagai bekalan, sebagai perhiasan, sebagai benda yang menyedapkan kamu, wa li an'amikum, dan juga bagi haiwan yang kamu pelihara, bagi haiwan-haiwan ternakan yang kamu pelihara. Adanya air mengalir dan rumput-rumput, ditambah dengan jaminan adanya gunung-gunung, tumbuhlah bahan makanan yang diperlukan sebagai bekal oleh manusia. Rumputnya untuk binatang ternak, sayur dan buah-buahnya untuk makanan manusia yang memelihara binatang itu. Pendeknya asal yang bernyawa, disediakanlah makanan dari bumi yang hidupnya bergantung kepada air. Hanya di kita yang ada berbeza makanan sapi, iaitu rumput, dan makanan sayur untuk manusia. Bagi Tuhan yang menghamparkan bumi untuk kita hidup, semuanya itu adalah perkara kecil belaka. Jadi Allah Ta'ala sebut ayat ni nak bagi kita sedarlah. Firaun Allah Ta'ala dah cerita dah, ni untuk kamu. Untuk kamu nampak satu manusia yang perasan dia berkuasa, aku hancurkan. Kalau tak cukup lagi, tengok langit, tengok bumi. Allah Ta'ala sediakan kelengkapan yang ada dalam bumi supaya kamu selesa untuk hidup. Allah Ta'ala ciptakan langit-langit supaya kamu dapat memerhatikan kebesaran Allah. Kalau benda ni Allah Ta'ala boleh cipta, Allah Ta'ala lebih mudah nak cipta kamu semula setelah daripada kamu mati. Lebih mudah untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan kamu balik. Sebab nak ciptakan benda-benda gunung sebesar-besarnya, nak alirkan sungai, bukan senang nak alirkan sungai. Pernah kita belajar macam mana cara nak alirkan sungai? Mana boleh. Kan kita tak tahu pun caranya. Kita hanya boleh kaji kualiti air sungai, kita boleh kaji kederasan air sungai, tapi nak bina sungai sendiri, kita memerlukan sesuatu tenaga, generator untuk pam air dan sebagainya. Tapi Allah memperjalankan sungai ratusan tahun, ribuan tahun, jutaan tahun, seperti sungai Nil tu kan, tak berhenti-berhenti air dia. Air dia sentiasa mengalir, memberikan manfaat kepada manusia untuk bercucuk tanam supaya dapat ditumbuhkan padanya tumbuhan untuk haiwan makan dan tumbuhan untuk manusia makan, dan manusia pula makan pula haiwan yang memakan tumbuhan itu daripada lembu dan kambing. Inilah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dua perkara Allah Ta'ala cerita benda ni nak suruh kita fikir dua perkara je. Yang pertama, begitu nikmat Allah Azza wa Jal tidak terbayar oleh manusia. Begitu nikmat Allah ni kita tak mampu nak bayar pun. Yang kedua, kita tak mampu pun nak laksanakan, melainkan kita hanya menggunakan. Jadi bila kita tak mampu nak laksanakan, kita tak mampu nak bayar balik, Allah Ta'ala tak minta pun kita bayar. Cuma Allah Ta'ala suruh kita beriman. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita beriman, Allah Ta'ala suruh kita taat kepada dia. Taati dia, iktiraf dia sebagai Tuhan yang satu-satunya disembah, menjadi hamba yang taat.
menjadi hamba yang sentiasa bersyukur, menjadi hamba yang baik, melaksanakan tanggungjawab di atas muka dunia ni untuk memakmurkan alam mengikut kehendak Allah, mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan bagi kita. Itu saja. Kehidupan dalam dunia ni taat pada Allah, taat pada Rasul. Clear. Kalau semua orang berpandangan dengan pandangan begini, aku hidup dalam dunia nak menjadi hamba yang baik, aku hidup dalam dunia nak menjadi hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya, selesai masalah tuan-tuan. Tapi bila mana manusia ini ditipu, bila mana manusia ini ada sifat tamak, bila mana manusia ni ada sifat takabur, bila mana manusia ni ada sifat melampau, maka wujudlah macam-macam masalah di dalam dunia ni. Wujud macam-macam masalah dalam dunia ni semuanya disebabkan oleh sifat manusia itu sendiri. Bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala berikan tanpa kita ada pilihan. Kebanyakannya kerosakan yang berlaku disebabkan oleh tangan manusia sendiri. Global warming apa semua tangan kita sendiri, ya. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah ingatkan kita kejadian bumi, kejadian langit, nak bagi tahu kejadian-kejadian ini lebih besar daripada kejadian kamu. Lebih mudah untuk Allah Taala ciptakan kamu semula. Untuk apa Allah Taala cerita ni? Allah Taala cerita ni untuk memperingatkan manusia yang hidup di zaman Mekah ni. Di zaman Mekah ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Nabi SAW berdepan dengan golongan yang tidak percaya dengan kewujudan hari kiamat. Bukan hanya sekadar tak percaya, bantah. Bukan hanya sekadar bantah, istihza. Mereka memperolok-olokkan. Kita akan tengok ayat berikutnya. Kita akan tengok ayat berikutnya. Maka sebab itu Allah Ta'ala cerita dua keadaan. Cerita Fir'aun pertama, cerita langit dan bumi yang kedua. Nak bagi tahu apa? Mudah untuk Allah Ta'ala bangkitkan hari kiamat. Mudah untuk Allah Ta'ala hidupkan kamu semula. Kerana mereka beranggapan bila manusia mati, tulang telah menjadi debu, adakah Allah berkuasa untuk bangkitkan kami semula untuk hisab? Tak mungkin. Siap bawa tulang tu. Siap bawa tulang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya lagi, siapa yang boleh menghidupkan tulang ini setelah dia menjadi debu? Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu supaya kita berfikir. Kalau langit lebih besar, kalau langit bumi itu lebih besar, Allah Taala boleh cipta. Apatah lagi kamu? Bahkan kamu ni lebih mudah Allah Taala cipta dari setelah kamu ada daripada setelah kamu tak ada. Macam contoh macam ni. Allah Taala cipta kita, saya ni. Sebelum saya wujud dalam dunia ni, katalah tahun 70-an saya tak ada. Sebab saya lahir tahun 80-an. Ya. Jadi bila saya lahir tahun 80-an, sebelum 80-an saya tak ada. Saya tak muncul, saya tak wujud. Allah Ta'ala cipta saya from nothing. Allah Ta'ala cipta saya daripada tak ada langsung. Boleh diciptakan. Apatah lagi kalau saya dah ada, kemudian saya binasa, saya meninggal dunia, lebih mudah untuk Allah Ta'ala cipta daripada tak ada langsung. Kerana tak ada langsung tu pun Allah Ta'ala boleh cipta. Nak bagi tahu kat kita, kiamat adalah satu benda yang mudah untuk Allah. Kiamat adalah satu benda yang sangat logik. Sangat logik. Jadi kamu tak perlu berolok-olok. Kerana sifat mengolok-olok tidak membantu kamu untuk melepaskan diri daripada hisab yang berat di dalam padang mahsyar tu nanti. Allah Subhanahu Wa Taala sambung lagi. Ayat 34. Fa iza ja'atit tammatul kubra. Allah Taala kata, maka apabila telah datang malapetaka yang besar itu, bila datang je malapetaka yang besar itu, iaitu hari kiamat dan hari perhitungan, yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Allah Taala kata, setelah Allah Taala ceritakan kejadian langit dan bumi kepada manusia, Allah Taala terus cerita kepada manusia yang memperolok-olokkan tentang hari kiamat. Allah Taala cerita, ni akan berlaku satu hari yang kamu perolokkan tu. Ni akan berlaku satu hari yang kamu rasa tak akan berlaku, akan datang hari ni. Aku bagi amaran pada kamu tentang benda ni akan datang. Apa dia? Apabila datang malapetaka yang besar itu, yakni hari perhitungan, yakni hari kehancuran bumi,
yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a, hari di mana setiap manusia akan ingat apa yang dia kerjakan di dalam dunia. Kita ingat ke amalan kita dalam dunia ni? Semalam punya amalan pun mungkin kita lupa. Betul tak? Semalam punya amalan pun mungkin kita lupa. Habis itu macam mana kita boleh ingat? Kerana di hari akhirat nanti. Kerana tuan-tuan, di hari akhirat nanti ni, ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawasanya setiap daripada orang ni akan diberikan catatan amal. Ya. Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Al-Quran bagaimana nanti di hari kiamat manusia akan diberikan dengan buku catatan amal mereka. Ya. Setiap daripada mereka. Baik. Di mana? Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tengok dalam surah Al-Kahf. Allah Subhanahu wa taala cerita di dalam surah Al-Kahfi. Ya. Bukan surah Kahfi saja. Surah Kahfi, saya pun lupa lah. Tapi ada satu ayat tu Allah Subhanahu wa taala kata ya, surah Al-Kahfi, betul, surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala kata wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Pada hari tersebut diletakkan kitab. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Kamu dapati orang-orang yang jahat akan takut dengan apa yang ada di dalam kitab tersebut. Wa yaqulun, dan mereka akan berkata, ya wailatana, alangkah binasanya kami. Mali hadzal kitab, ni buku jenis apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia tidak meninggalkan apa yang kecil dan tidak meninggal sebarang yang besar, melainkan dia akan rakamkan. Setiap daripada kita ni amalan akan dirakamkan. Malaikat tulis. Mungkin kalau audit dalam dunia kita boleh kautim. Mungkin kalau audit dalam dunia ni kita boleh kata, alah nanti dia tak check ni. Saya pensyarah universiti kan. Biasalah kadang-kadang ada waktu-waktu fail-fail pengajaran kita, fail geran kita tu, kita orang kata apa, kita kena audit setiap tahun. Jadi mungkin ada dokumen-dokumen tak cukup, kadang-kadang kita kata, ish, dia tak check kot. Ataupun dia kata okey je kot. Itu manusia punya audit. Allah Subhanahu wa taala punya audit ni semua diletak. Kita akan tengok setiap pada tu kita akan mula ingat apa yang kita buat. Teringatlah manusia kembali. Ya. Teringatlah manusia kembali pada hari itu segala pekerjaan yang telah diusahakannya selama hidupnya di dalam dunia dahulu. Tiada satu jua pun yang terlupa. Dia tak lupa. Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan semuanya. Ya. Mengingat pekerjaan-pekerjaan yang pernah dikerjakan di zaman lalu itu. Di waktu hidup kita di dunia ini sahaja kerap kali mengacaukan fikiran. Kerana kita merasa bahawa perbuatan kita dahulu sebenarnya adalah salah atau janggal atau menjadi tertawaan orang. Bayangkan, hari ini kita duduk dalam dunia, tiba-tiba video kita terkeluar. CCTV rakaman terkeluar. Malu juga kalau kita buat benda tak elok. Cuba bayangkan, dekat negeri akhirat nanti Allah Ta'ala tayangkan balik. Sebab itu kita kena jaga doa sentiasa supaya Allah Ta'ala tutup aib kita, tuan-tuan. Kerana kalau Allah Ta'ala dedahkan pada orang lain, semua orang akan tengok. Semua orang akan nampak. Memendam perasaan bersalah boleh jadi penyakit dalam jiwa, sedangkan masih di dunia peringatan ke zaman lampau itu lagi memberatkan hati. Kononlah kelak di akhirat. Maksud kalau dalam dunia ni, ada benda-benda yang kita tak suka. Kita teringat balik pun jadi beban pada kita. Jadi berat pada kita. Jadi stres pada kita. Bayangkan kalau di negeri akhirat, semuanya akan dirakam, semuanya akan dihisap, semuanya akan ditonjolkan balik. Stres tak stres? Hanya orang-orang yang Allah Ta'ala berikan rahmat saja yang akan diberikan hisap yang ringan.
Tapi orang-orang yang jahat, manusia-manusia yang jahat ni akan dihitung satu persatu. Akan dihitung satu persatu dan dia akan stres melihat amalan dia. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan dipertunjukkan neraka bagi siapa yang melihat. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau tuan-tuan tengok ada satu hadis, ya. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang orang yang paling akhir keluar daripada neraka daripada kalangan orang beriman. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita percaya orang beriman ni ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang mukmin dan ada yang fasik. Walaupun kedua-duanya muslim. Orang mukmin yang betul-betul mukmin, orang yang bertakwa, dia akan masuk ke dalam syurga Allah. Manakala orang yang fasik, dia akan berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh azabkan dia. Kalau Allah Ta'ala nak juga, Allah Ta'ala boleh ampunkan dia. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagi orang yang beriman ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia orang yang bertakwa. Amalan baik dia melebihi amalan jahat dia apabila ditimbang. Maka, ya, dalam keadaan begini, dia masuk ke dalam syurga Allah dengan rahmat Allah. Dan saya telah pun cerita benda ni pada kuliah-kuliah yang lepas. Manakala orang yang jahat, orang yang fasik, tetapi ada tauhid dalam jiwa dia, dia masih lagi mentauhidkan Allah, cuma dia banyak buat maksiat pada Allah, dan apabila ditimbang amalan dia berat belah jahat, maka dia kembali kepada keputusan Allah. Kembali kepada kehendak Allah berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ubadah ibnu Samit, yang mana dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perjanjian dengan sahabat-sahabatnya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa man asaba min zalika syai'a fa'uqiba fid dunya fa huwa kaffaratul lah, wa man asaba min zalika syai'a fasatarahu Allah fa huwa ila Allah in syaa'a 'afa 'anhu wa in syaa'a 'aqabahu wa in syaa'a 'afa 'anhu. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, yang bermaksud Nabi SAW buat perjanjian dengan sahabat. Panjanglah hadis ni. Nabi suruh sahabat ni berjanji supaya tak melakukan syirik. Bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'a wa la tasriqu wa la taznu wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'suni fi ma'ruf. Nabi SAW banyak Nabi minta perjanjian, jangan melakukan syirik, jangan berzina, jangan mencuri, jangan fitnah orang yang dilakukan, yang mana fitnah itu disebarkan oleh tangan dan kaki kamu, jangan ingkari dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian Nabi kata apa? Waman asaba min zalika syai'a. Nabi kata waman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Sesiapa yang melaksanakan perjanjian ini, maka pahalanya ada di sisi Allah. Allah Ta'ala akan rakamkan dia punya pahala, dan Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan mensia-siakannya. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. Sesiapa yang melakukan pelanggaran, dia langgar janji ni. Dia janji dengan Nabi tak nak laku syirik. Dia janji kat Nabi tak nak melakukan dosa, tak nak melakukan pencurian, tak nak melakukan zina. Tapi dia buat, dia berzina, dia mencuri. Kalau syirik, dia kekal dalam neraka lah, tak layaklah dapat pengampunan Allah berdasarkan hadis-hadis yang lain. Tapi kalau dia mencuri, dia berzina, dia menuduh orang, Nabi kata apa? Wa man asaba min dzalika syai'a. Siapa yang buat benda ni, fa'uqiba fid dunya, kemudian dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hukuman dalam dunia. Katalah dia pergi berzina, dia pergi buat benda-benda yang tak elok, tiba-tiba dia kena hukuman dalam dunia. Hukuman dalam dunia ni Allah Taala akan cuci dosa dia. Tapi kalau dia buat benda tu, wa man asaba min dzalika syai'a, siapa yang buat benda ni, fasatarahu Allah, kemudian Allah Taala tutup dosa dia. Tak ada siapa pun tahu. Tak ada siapa pun tahu dia buat benda tu. Tak ada siapa pun tahu dia berzina umpamanya. Tak ada siapa pun tahu dia berzina, dia sembunyikan, fahuwa ilallah. Nabi kata dia kembali kepada Allah. Insya'a
aqabahu. Kalau Allah Taala nak, Allah Taala boleh ampunkan dia. Kalau Allah Taala nak, Allah Taala boleh kalau Allah Taala nak, Allah Taala boleh ambil tindakan pada dia, masukkan dia ke dalam neraka. Kalau Allah Taala nak, Allah Taala boleh ampunkan dia. Satu orang, ya, Nabi SAW cerita. Ni kita kembali kepada hadis yang saya nak cerita pada tuan-tuan. Laki ni, dia orang yang paling akhir keluar daripada neraka, daripada kalangan ahli tauhid. Masa dia keluar daripada neraka tu, muka dia masih menghadap neraka lagi. Tuan-tuan, melihat neraka juga adalah satu, orang kata apa, perkara yang menakutkan dan juga perkara yang menyakitkan. Sebab tu orang yang berada dalam kubur, kalau dia jahat, Allah Ta'ala akan gambarkan kepada mereka ataupun perlihatkan kepada mereka tentang neraka ni, supaya mereka lihat tempat yang mereka akan pergi setelah daripada alam kubur. Jadi dia pun bila muka masih lagi memandang ke neraka, dia kata apa? Ya Rab, isrif wajhi anin nar. Wahai Tuhan, jauhkanlah mukaku daripada neraka. Jauhkan. Palingkanlah mukaku daripada neraka ni. Fa innahu qad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha. Kerana apa? Kerana dia kata bau neraka ni menjadikan aku rasa tak selesa, menyakitkan aku. Wa ahraqani zakauha. Dan haba neraka ni menjadikan aku rasa panas, membakar. Sebab apa? Sebab neraka dunia ni, neraka akhirat ni ataupun api di akhirat ni 100 kali ganda lagi dahsyat daripada api dunia ni. Kan? 100 kali ganda lagi dahsyat. Maksud kalau api dunia ni bukan macam api dapur tu. Api dalam dunia yang paling panas. Berapa? Dia boleh pergi 1000 darjah Celsius. Dia boleh mencairkan logam, boleh mencairkan emas. Tu api dalam dunia yang begitu kuat. Ya? Api gunung berapi, api lava dan sebagainya. Neraka lagi lebih dahsyat pada tu. Jadi bila Allah Ta'ala memperlihatkan neraka, orang-orang yang berada dalam neraka dia akan rasa takut. Wa burrizatil jahimu liman yara. Akan dipertunjukkan neraka bagi siapa yang melihat. Siapa yang melihat dia akan tengok neraka. Tu neraka Allah yang mungkin sebelum ni kita olok-olokkan. Mungkin sebelum ni di kalangan orang Quraisy tak percaya pun. Dok pelekeh Nabi, dok main-main kat Nabi, dok ketawa kat Nabi. Allah Ta'ala pertontonkan neraka kepada mereka. Ni neraka. Yang kamu kata tak ada. Yang kamu kata tak ada tu ni dia. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Ayat ini sangat menggetarkan. Ayat ni kalau kita baca akan menjadikan kita rasa takut. Di manakah kita nanti? Kita tak tahu. Kita hanya mendoakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan diri kita. Dan kita berusaha untuk memperbaiki diri, menjadikan diri kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman insya-Allah, menjadikan diri kita mendapat rahmat Allah di dalam negeri akhirat nanti insya-Allah. Kemudian Allah Taala kata, ya, wa burrizatil jahimu liman yara, dipertunjukkan ataupun diperlihatkan neraka bagi orang yang melihat. Bertambah teringat dosa yang lalu, kata Hamka, bertambah jelas neraka di muka penglihatan mata. Walaupun dicuba hendak memalingkan mata ke tempat lain, namun dia hendak kembali melihat ke sana juga. Kengerian menyebabkan penglihatan lekat ke sana sahaja. Takut dengan neraka. Tak sanggup nak tengok, tapi sebab takut tengok juga. Takut kita masuk ke dalamnya. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fa amma man tagha, maka ada pun bagi orang-orang yang melampau, bagi orang-orang yang takabur, bagi orang-orang yang sombong, artinya telah dilampaunya segala batas yang ditentukan oleh Allah. Tidak dipedulikannya lagi mana yang terlarang, mana yang boleh dilakukan. Batas-batas itu dirompaknya. Semua kerana dorongan nafsunya. Ni golongan yang melampau dalam dunia ni, golongan yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Walaupun dia tahu kebenaran, tapi kebenaran itu ditolak hanya semata-mata mempertuhankan nafsu.
dok fikir hati kata apa. Yang tu yang dijadikan Tuhan, yang diikuti, yang ditaati. Wa atharal hayatad dunya, adapun orang yang melampau dan mendahulukan kehidupan di dalam dunia, melebih mementingkan kehidupan dunia berbanding akhirat. Sedangkan dia tahu orang ni mati, orang ni mati, orang ni sakit, orang ni mati, orang ni nazak. Dia tahu dah dunia memang tak kekal. Dia tu sendiri pun akan mati. Tapi ada manusia yang lebih mementingkan kehidupan dunia. Tidak diingatnya lagi bahawa hidup di dunia ini hanyalah buat sementara. Lalu hatinya terpaut kepada dunia yang akan ditinggalkan itu. Sehingga tersesatlah dia daripada jalan yang benar. Allah Ta'ala kata apa? Fa innal jahim hiyal ma'wa. Sesungguhnya neraka jahim tempat dia akan kembali. Di sanalah dia akan kembali. Kerana sejak semula jalan ke sanalah yang akan dia pilih sendiri. Jalan itu yang dia pilih. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Al-Quran. Allah Taala telah menurunkan nabi-nabinya. Wahyu telah diturunkan, wahyu telah dijelaskan begitu jelas supaya manusia tidak melakukan syirik dan kemelampauan kepada kehendak Allah, tapi manusia tetap degil. Manusia tetap pilih untuk mempertuhankan hawa nafsu. Pergi terus ke neraka. Pergi terus ke neraka. Bukan peringatan tak datang. Peringatan datang tapi diperolokkan. Peringatan datang tapi diabaikan. Maka Allah Ta'ala sebut lagi. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun bagi orang yang takut maqama rabbihi, dia takut akan pertemuan, dia akan bertemu dengan Tuhan. Dia takut dia akan berdiri depan Tuhan. Dalam dunia dia takut dah. Aku ni nanti ni, aku kena berdiri di hadapan Tuhan ni. Aku ni nanti ni, aku akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ni. Rasa takut pada diri sendiri. Rasa takut dengan azab Tuhan. Wanahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan diri dia daripada mengikut hawa nafsu. Sebab apa? Sebab takut ni pasal. Baca Quran, baca berkaitan tentang kiamat, menangis. Tengok imam-imam Masjidil Haram tuan-tuan. Jiwa mereka sangat lembut. Baca ayat yang berkaitan dengan azab, menangis. Kita orang beriman apabila baca berkaitan dengan azab, kena cek diri sendiri. Saya pun kena ingatkan diri saya juga tuan-tuan. Kita kena cek diri kita sendiri dulu. Jangan bila baca duk tengok orang. Baca duk tengok orang tidak memberi manfaat. Tengok diri sendiri dulu, kemudian baru perbaiki orang lain. Saya pun sama, tuan-tuan pun sama. Kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab dia Tafsirul Munir, dia kata apa? Allah Subhanahu wa taala mendahulukan sebutan takut. Takut kepada Tuhan. Kemudian barulah menahan diri daripada hawa nafsu. Kerana ada manusia yang menahan diri pada hawa nafsu dia, tapi dia tak takut pada Tuhan dia. Tuhan suruh buat macam ni, tapi dia buat macam ni. Tapi dia tak buat benda yang Tuhan larang. Dia juga tak akan selamat kalau dia tidak menyembah Allah yang satu ataupun tidak bertauhid kepada Allah. Begitu juga, Syekh Wahbah Zuhaili kata, Allah mendahulukan perasaan takut. Kerana takut inilah yang akan membuahkan keinginan seseorang untuk menahan diri dia daripada menuruti hawa nafsu dia. Manusia ni jadi baik, jadi taat kepada Allah disebabkan ada perasaan takut kepada azab Allah. Takut tentang hisab yang Allah Ta'ala akan jalankan di negeri akhirat nanti. Maka sebab itu manusia menjadi baik, manusia menahan diri daripada menuruti hawa nafsunya. Ya? Maka sebab itu kata Hamka, dia takut akan makam atau kebesaran atau kedudukan Tuhannya. Dia takut makam Tuhan. Dia takut yang dia akan bertemu dengan Tuhan. Sebab dia tahu bahawa Allah itu maha kuasa menjatuhkan azab kepada barang siapa yang derhaka. Dikerjakannya lah perintah Allah. Dihentikannya larangannya. Dilatihnya dirinya untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dengan ibadat dan khusyuk. Ini manusia yang baik. Takut dulu. Dan dia tahan diri dia daripada hawa nafsu sehingga dia dapat mengendalikan diri dengan baik. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya syurgalah tempat dia kembali. Syurga tempat dia kembali, dan itulah yang menjadi penghargaan dari tiap-tiap orang yang insaf bahawa dirinya adalah hamba Allah.
Dia bila dia rasa dia hamba Allah, baru dia tak rasa apa yang Allah Taala perintahkan itu merupakan bebanan bagi dia. Dia tak rasa sebab dia tahu dia hamba. Apa yang Tuhan suruh dia buat. Kenapa dia tak pernah petikai? Kenapa Tuhan suruh buat macam ni? Kenapa Tuhan suruh buat macam ni? Dia tak pernah petikai. Sebab apa? Dia tahu dia hamba. Ya? Kemudian, sebagai yang terakhirnya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala tutup surah ni dengan bercerita tentang ya, sifat orang-orang yang tak beriman dengan hari kiamat. Allah Taala ada cerita detail. Ada manusia yang akan masuk ke neraka, ada manusia yang akan masuk ke syurga, ada juga manusia yang memperolokkan. Tengok Allah Taala rakamkan dalam Quran ayat 42 sorry. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, bilakah hari kiamat akan terjadi? Siap tanya lagi Nabi. Muhammad, bila kiamat? Kau duk cerita pasal kiamat, bila nak kiamat ni? Seolah-olah mereka rasa bila masuk ke negeri akhirat, mereka akan selamat. Seolah-olah mereka rasa bahawasanya akhirat itu memang betul-betul tak ada. Cuba bayangkan kalau ada, memang ada pun. Patutnya mereka bayang kalau ada ni jenuh aku ni. Patutnya. Dan memang ada pun sebenarnya. Fima anta min zikraha. Allah Ta'ala kata, mengapa pula engkau akan menyebutkan itu? Ada dua tafsiran. Ada yang kata Allah Ta'ala nak bagi tahu, wahai Muhammad, kamu hanya diutuskan untuk bagi tahu tentang kewujudan kiamat, tentang tanda-tanda kiamat, tentang keadaan manusia yang akan berlaku pada mereka di hari kiamat. Bukan tugas kamu untuk bagi tahu bila berlakunya kiamat. Ini maksud ayat ni. Satu tafsiran. Satu lagi tafsiran, sebagian ulama tafsir kata, bila orang kafir Quraisy dok bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kiamat, bila kiamat, bila kiamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada Jibril bila kiamat, bertanya kepada Allah bila kiamat, bila kiamat, sehingga Allah Taala kata, "Fima anta min dzikraha." Kenapa kamu banyak sangat sebut ni? Bukan tugas kamu wahai Muhammad. Yang tahu bila akan berlakunya kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kata Hamka, padahal itu bukanlah urusan kau. Itu adalah semata-mata urusan yang terpegang di tangan Allah semata-mata. Maka kalau itu yang mereka tanyakan kepada engkau, katakan terus terang kepada mereka bahawa yang menentukan bila hari kiamat itu adalah urusan Allah. Ila rabbika muntahaha. Bagi tahu kepada mereka, kalau kamu nak tahu kiamat bila, urusannya hanya pada Allah. Aku tak tahu apa-apa. Tentang tarikh kiamat, tentang bila kiamat, Allah Ta'ala tak bagi tahu kat aku. Ya, yang menguruskan kehidupan setelah daripada kiamat, yang menentukan tarikh kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Innama anta munziru may yakhshaha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad hanyalah memberi ancaman kepada mereka yang takut kepada hari kiamat. Engkau hanya berikan peringatan aja, berikan amaran je, hari kiamat ni ada. Siapa nak takut, takut. Siapa tak nak takut, nak perolok, silakan. Kerana Allah Ta'ala sedikit pun tidak terganggu dengan olok-olok kamu. Sebaliknya kamu nanti yang akan binasa. Ya? Sebab itu Hamka kata, kewajipan engkau sebagai utusan daripada Allah hanyalah menyampaikan kepada mereka itu berita yang berisi khabar yang menakutkan, yang mengerikan tentang azab siksaan yang akan diterima di hari kiamat oleh sesiapa yang tidak mahu menuruti jalan lurus dan mulia yang ditunjukkan oleh Tuhan, yang dibawakan oleh rasul-rasul yang disuruh Tuhan menyampaikannya ke dunia ini. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi dalam ayat yang 46, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seolah-olah mereka ni bila sampai je hari kiamat, bila dah tengok hari kiamat berlaku, lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka tidak berdiam di dunia melainkan hanya satu malam ataupun satu pagi sahaja. Apa maksudnya? Ada dua maksud. Ada yang kata, sebagian ulama tafsir kata, mereka bila tengok kiamat, mereka akan rasa umur mereka dalam dunia tu sangat-sangat sedikit nak dibandingkan dengan tempoh hari kiamat tu. Ya? Dan ada juga yang mengatakan, yang dimaksudkan dengan ayat ni adalah apabila berlakunya kiamat, mereka akan rasa begitu pendeknya masa mereka berada di dalam kubur. Dua tafsiran. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita selesai surah Nazi'at. Ya, insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan sambung dengan surah Abasa.
Cuma saya nak rangkumkan pada tuan-tuan, apa yang kita boleh sampaikan ataupun yang saya boleh rangkumkan sebagai kesimpulan kuliah kita pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan di dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi tentang hari kiamat itu adalah hari yang benar, hari kiamat itu merupakan rukun iman yang mesti kita percaya. Yang kedua, ya, bila akan berlakunya kiamat itu hanya terpulang kepada Allah, hanya Allah saja yang tahu. Yang ketiga, manusia di hari kiamat ada yang bahagia dan ada yang sengsara. Kita pilih nak pergi yang mana. Dan yang keempat, memperolok-olokkan hari kiamat seperti mana yang dilakukan oleh puak Quraisy, sekali-kali tidak membantu seseorang itu untuk melepaskan diri mereka daripada azab dan bencana di hari akhirat nanti. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat memberikan kita sedikit peringatan untuk bekalan kita, menguatkan diri kita, menguatkan iman kita untuk terus menjadi hamba Allah yang beriman, menjadi hamba Allah yang tekun untuk melaksanakan ibadah. Kenapa Allah Ta'ala ulang-ulang tentang kiamat? Kerana manusia perlu diperingatkan. Terutamanya apabila ayat-ayat ataupun juzuk amma ini kebanyakannya turun di Mekah, di mana pada waktu itu memerlukan kepada tanaman akidah yang mantap, tanaman akidah yang rapi, maka oleh kerana itu ayat banyak bercerita tentang pemantapan akidah, pemantapan tentang keimanan, takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, percaya tentang hari kiamat untuk menjadikan orang-orang pada zaman itu, zaman jahiliah, takut kepada kemaksiatan yang mereka buat, kemelampauan yang mereka buat. Maka begitu juga kita memerlukan kepada ulangan untuk menguatkan akidah kita. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan, ya, kita akan jumpa lagi insya-Allah pada waktu-waktu yang akan datang, insya-Allah. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebelum manusia diami bumi, sudah ada jin menetap di bumi. Bagaimana kita nak faham? Itulah yang disebutkan oleh para ulama, kerana apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak menciptakan Adam, Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, dan bersama dengan Adam pada masa itu, bersama dengan malaikat pada masa itu adalah iblis. Bersama dengan malaikat pada masa itu adalah iblis, yang mana tuan-tuan dan puan-puan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawasanya iblis itu, ya, iblis itu adalah daripada kalangan jin. Sekejap saya carikan ayat dia. Okey. Tuan-tuan boleh tengok dekat skrin saya ni. Oh, sangkut. Nampak kan? Ini tafsir Adwaul Bayan. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Apabila kami mengatakan kepada malaikat sujudlah kepada Adam. Sujud pada Adam ni bukan sujud ibadat ni, sujud hormat. Yang mana di zaman syariat sebelum Nabi Muhammad dibenarkan. Syariat Nabi Muhammad sujud untuk ibadat tak boleh, melainkan hanyalah pada Allah. Sujud penghormatan kepada makhluk lagilah tak boleh. Maksudnya sujud kepada makhluk untuk ibadat tak boleh, sujud hormat kepada makhluk pun tak boleh, syariat Nabi Muhammad, ya. Maka Allah Taala kata ini syariat terdahulu. Maka sujudlah kepada Adam, mereka pun sujud kecuali iblis, dan ia tergolong daripada golongan jin dan dia derhaka kepada perintah Tuhan. Jadi kalau ikut kat sini memang jin dah ada lah. Memang jin dah ada sebelum daripada wujudnya
manusia. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Naziat maksudnya malaikat ataupun bintang? Oh, saya dah hurai panjang dah. Ada 3 tafsiran. Yang mana 3-3 tafsiran ini ada ulama yang sebut. Tafsiran yang pertama memang malaikat, tafsiran yang kedua bintang-bintang, tafsiran yang ketiga ialah tentera-tentera yang bergerak pantas. Ada 3 tafsiran. Okey, tapi yang masyhurnya di kalangan ulama tafsir adalah malaikat. Malaikat. Ustaz, macam mana kita nak tahu cara malaikat mencabut nyawa kita kelak sama ada keras ataupun lembut? Wallahu alam. Nabi bagi tahu orang yang baik, orang yang beriman akan dicabut secara lembut. Hadis Musnad Ahmad, hadis Bara' bin Azib. Manakala orang yang jahat, orang yang kafir, dalam riwayat yang lain disebut orang yang jahat. Jadi jahat ni kafir ke ataupun jahat macam orang beriman jahat pun macam tu juga. Wallahu alam. Tapi bila kata jahat, fajir, orang yang jahat ni merangkumi orang yang beriman tapi tak taat kepada Allah dan orang yang kafir. Jadi seperti mana yang disebut dalam hadis tu, orang yang jahat akan direntap. Tapi orang beriman, orang yang taat kepada Allah, orang yang banyak buat ibadat, orang yang menjauhkan diri daripada maksiat, insya-Allah akan ditarik secara lembut. Seperti mana Nabi kata air keluar daripada mulut bekas. Ya. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita dah sungguh-sungguh taubat pun akan ditulis dalam kitab amal kita dan dibentangkan di mahsyar nanti atau dosa tersebut akan dihapuskan? Ini soalan bagus, tuan-tuan. Ya. Soalan ni bagus. Iaitu kalau kita dah bertaubat, adakah catatan amalan kita ni akan dipadam dosa kita yang kita buat kalau kita dah taubat ataupun masih ada? Yang ni ulama ada 3 pendapat. Ulama-ulama salaf seperti mana yang dinukilkan oleh Ibn Rajab, mereka ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama memang tak dipadam. Mereka memang akan tengok apa yang mereka buat. Cuma akan ada di situlah dosa ni dia dah taubat dah. Itu pandangan yang pertama. Ya, pandangan yang kedua ialah mereka yang kata bila taubat aja Allah Taala padam. Bila taubat je Allah Taala padam. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW kata atbi'il hasana atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang mana Nabi SAW kata siapa-siapa yang terbuat dosa, siapa-siapa yang buat dosa, hendaklah dia melakukan kebaikan setelah itu. Dia dah buat dosa dah. Nabi kata wa atbi'i al-hasanah wa atbi'i sayyi'atal hasanah. Hendaklah orang yang membuat dosa itu buat pahala pula, buat kebaikan pula, supaya kebaikan itu dapat memadam keburukan. Jadi bila mereka kata bila padam tu maksudnya padamlah, kan? Padamlah. Jadi sebahagian ulama mengatakan memang akan dipadam bila bertaubat. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Okey. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi. Dalam hadis 40 pun ada. Sebahagian ulama kata dia tak dipadam melainkan setelah kita tengok di akhirat nanti, bila tengok aja ada, lepas tu baru padam supaya kita nampak rahmat Allah. Jadi saya rasa wallahu alam, yang penting dipadam ke tak dipadam, yang penting taubat tu. Yang penting taubat tu. Itu yang paling penting sekali. Dosa ni manusia buat, saya buat, tuan-tuan buat, kita bukan maksum. Tapi yang pentingnya taubat tu. Sama ada ke dipadam ke tidak ke, itu bukanlah urusan kita ataupun kuasa kita untuk kita menentukannya. Yang paling penting kita bertaubat setelah daripada kita melakukan maksiat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Dr. Rara. Waalaikumsalam. Bila agaknya perdebatan dengan Ustaz Ni Abdul mengenai isu bendera putih di dialog terbuka Ustaz Syihabuddin? Saya baru dapat jemputan, itu bukan debat, dia wacana saja. Macam forum gitulah, nak tukar-tukar pandangan. Saya dapat petang tadi tawaran ataupun orang kata apa, jemputan. Saya okey je, saya terima je. Bila tarikhnya, saya kata tarikhnya tu biar YB ni Abdul lah untuk tentukan, kerana dia
orang sibuk kan, dia orang sibuk, dia ahli parlimen. Saya okey je, saya cuba adjust lah masa saya, insya-Allah. Kalau waktu tu ada kuliah lain, kita adjust lain, insya-Allah. Saya cubalah untuk adjust, ya. Kalau dia dapat bagi 2-3 pilihan tarikh pun untuk saya pilih, lagi baguslah. Jadi mudah-mudahan wacana ni bukan nak bergaduh pun. Wacana ni hanya sekadar nak tukar-tukar pandangan. Kenapa? Kerana saya secara peribadinya rasa macam isu ni isu yang tak perlu pun kita nak lawan beria-ria, sebab isu ni isu yang bagus untuk orang miskin. Angkat bendera tak perlu pergi minta-minta kat orang. Kalau dia dah minta bantuan kepada NGO, minta bantuan kepada pusat khidmat masyarakat ataupun minta bantuan pada agensi kerajaan, mungkin agensi kerajaan dia ambil masa. Yang ni saya tak salahkan pun, memang birokrasi itu benda yang perlu, sebab duit kerajaan kan, dia mesti ada auditnya, mesti ada ikut peraturan keuangan. Kalau dia berada dalam keadaan yang terdesak, berada dalam keadaan yang cemas, nak beli susu anak ke, nak beli lampin anak ke, memerlukan bantuan jiran-jiran. Jiran-jiran tak boleh keluar sekarang ni. Jiran-jiran pun takut nak keluar. Jadi bila dia tengok ada bendera putih, dia boleh dapat tahu itu satu signal. Mungkin orang yang minta ni pun dia malu juga nak minta. Sebab banyak orang-orang yang M40 pun sekarang ni berada dalam keadaan terdesak, hilang kerja dan sebagainya. Jadi letak je, just letak, minta dapatkan bantuan. Adakah benda tu salah? Kalau betul-betul dia manipulasi, dia tak layak untuk terima bantuan dan dia minta, itu benda yang salah. Tapi kalau dia betul-betul terdesak, kita biarkan dia menggunakan apa saja cara untuk dia mendapatkan bantuan segera kalau memang dia memerlukan bantuan segera. Dan kami ada data, saya beberapa orang NGO yang lain, sebab saya ada NGO saya sendiri. Saya ketua, saya presiden Badan Kebajikan, Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim Malaysia. Kita hantar bantuan, begitu juga kawan-kawan saya yang ada yayasan dan sebagainya. Memang ada orang-orang yang terdesak. Memang ada orang yang tak ada makanan dan mengibarkan bendera putih apabila mereka nakkan bantuan segera, apabila mereka memerlukannya. Jadi bagi saya bendera putih ni hanya sekadar wasilah. Wasilah sahaja. Dan kita tak nak orang bukan Islam tengok macam Islam ni begitu jumut dalam nak membantu orang yang susah sehingga bendera putih pun tak boleh. Kan? Sehingga bendera putih pun tak boleh. Ni masalah nyawa orang, ni masalah mungkin budak tak dapat nak makan. Jadi ini benda yang bagi saya kita kena tuntaskan perbincangan dia, nak tengok benda ni langsung tak salah pun pada pandangan Islam. Siapa-siapa yang baca dalil untuk menghalang, ia sebenarnya adalah melakukan kesilapan, menyusahkan orang yang memerlukan bantuan yang segera. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dialog ini ataupun wacana ini menjadi kenyataan, dapat membuahkan hasil yang baiklah. Mungkin ada yang kata, Ustaz, patutnya waktu ni tak payahlah bincang-bincang benda ni, dah pergi tolong orang lah. Tuan-tuan, kami tolong. Boleh buat, kita nak betulkan cara fikir orang agama pun sebahagian daripada dakwah. Orang agama ni dia ada pengikut dia. Ya, dia ada pengikut dia juga. Jadi kita kalau boleh layan semua, kita betulkan semua. Orang miskin pun kita bantu, orang tak ada makanan pun kita bantu. Orang cara fikir pegawai agama atau apa ni orang kata, orang agama pun kita bantu. Maka lebih baik kita buat dua serentak daripada kita buat salah satu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mudah-mudahan ada manfaatlah kuliah kita pada malam ini, dan mudah-mudahan dialog ini dapat membuahkan hasil yang baiklah, insya-Allah. Dapat memurnikan semula pemikiran kita, keterbukaan kita, kesediaan kita untuk bantu orang yang susah. Wallahu alam. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Saya minta maaf terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih kepada Datin Aliyah, terima kasih kepada Jahili yang menganjurkan, terima kasih kelas Tafaqquh. InsyaAllah kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Wa antum fazakumullah khair.